Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Assalamualaikum. Selamat malam semua. Apa khabar? Sihat? Semoga sihat hendaknya, insya-Allah. Mengapakah ku jadi... Oh, lagu lain macam, babe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Uish, lain macam ini. Selamat malam semua. Selamat malam. Apa khabar? Sihat ke? Hari ini adalah 4 hari bulan Jun. Okey, 4 Jun kita. Terima kasih kepada Ustazah Nurul Faikin. Ashikin ke Faikin? Saya pun heran nama dia ni. Ya, waalaikumsalam Ustazah. Semoga Ustazah sihat ya. Sihat selalu Ustazah ya. Saya nak panggil Ustazah ni Ashikin ke Faikin? Sebab nama sini Nurul Faikin. Bila kontak saya call nama Ashikin nombor 1 betul ni? Ustazah. Jadi saya macam blur jap. Nak panggil nama apa ni? Okay. Malam ni kita nak relax-relax ni. Pakai cable card lagi. Selamat malam. Oh, selamat malam. Malam ni malam bual-bual santai. Saja isi kekosongan malam sebelum tidur orang kata. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana Allah kurniakan kesihatan, kesabaran dalam PKP penuh kali ni, lockdown. Saya pun tak boleh pergi mana. Duduk rumah aja. Okay, mudah-mudahan kawan-kawan juga Allah kurniakan ketenangan, kesabaran, ketabahan dan kekuatan. Okay, insya-Allah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ni line okey ke? Tengah cuba ni line ni, tengah cuba. Okey ke tak okey? Wallahu alam. Tadi mula-mula dah sangkut. Ni percubaan kali ketiga ni. Percubaan kali ketiga. Okay. PKP kali ni adalah merupakan PKP yang mengajar kita erti sabar yang cukup tinggi. Sabar yang sangat tinggi PKP kali ni. Kerana apa? Kerana golongan peniaga kecil sangat terkesan. Peniaga besar insya-Allah. InsyaAllah peniaga besar. Ya, terima kasih Kak Rosiwati Wahab di atas sudi-sudi yang menonton. Saya nak bagi tahu sebab bila ramai yang bertanya saya sebab 2-3 hari ni kalau perasan saya iklankan tentang jualan mangga susu emas Thailand. Ya, selamat malam Ustaz. Selamat malam. Woi. Macam selamat malam ni. Jom kita tekan share ramai-ramai, jom kita sembang-sembang ramai-ramai. Mudah-mudahan kita semua dikurniakan kesihatan dan kekuatannya. PKP lockdown kali ni agak ketat, bukan agak ketat dan sangat ketat sebenarnya, bukan agak lagi, sangat ketat sebenarnya, yang memberikan kita memberikan kita tekanan jiwa sebenarnya. Dan 2-3 hari ni bermula daripada 1 hari bulan sehingga 4 ni saya ada join beberapa kelas tentang bagaimana kita punya emosi kita di saat PKP. Emosi kita di saat PKP bagaimana? Sangat
orang cakap apa, ada yang tekanan jiwa yang terlampau dan sebagainya. Jadi kita, bagaimana kita nak menghadapi PKP kali ini? Okay, PKP kali ini bagaimana nak hadapinya? Cuba tuan-tuan bayangkan. Okay, saya ada join beberapa kelas dan insyaAllah Isnin ini saya akan join satu kelas. Isnin saya join kelas Taranum je. Saja dah lama tak Taranum kan. Saja nak test suara. Cuma 2-3 hari ni saya join kelas-kelas pengendalian emosi. Okay, saya join kelas-kelas pengendalian emosi. Yang mana kelas-kelas ini adalah kelas-kelas yang dianjurkan sendiri. Ada beberapa kelas, tak silap saya 2 kelas dianjurkan oleh Jabatan Kesihatan sendiri. Unit Kesihatan. Yang sebenarnya hanya untuk juga grup kecil kami lah. Grup kecil kami. Tu dia. Master of Counselling kita dah masuk. Saya nak jemput dia lah kot. Kalau boleh tekan jemput. Try jemput ni. Boleh try jemput ni kot. Sebab nampak dia masuk ni. Ustazah Afikah masuk ni. Sekejap Kalau boleh jemput dia sharing kita. Ustazah Afikah, apa khabar Ustazah? Sihat Ustazah Ustazah bila Ustaz boleh jangan tuju soalan kat aku babe. Encik Zul ni. Okey, terima kasih kepada Muhammad Khairul. Terima kasih kepada Ustazah Afika. Terima kasih kepada Ustazah Maria Shah. Saya pun tak tahu nak panggil dia. Dengan cerita nama dia Kamaria. Tak tahu nak panggil macam mana. Terima kasih. Encik Zul, jangan main-main Encik Zul. Saya ni tengah test line ni. Test line satu sambil-sambil kita buat iklan sedikit. Okey. Nanti saya cuba invite Ustazah Afikah masuk ni. Kod lah dia boleh bercakap, nampak sebab dia agak sibuk tu, tapi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih pada malam ini kerana dia sudi join live saya pada malam ni. Terkejut saya tengok dia masuk ni. Agak terkejut sedikit lah tengok dia masuk ni. Agak-agak Ustazah Afikah free ke malam ni Ustazah? Nak minta masuk live saya ni. Nak minta share sikit bagaimana kendalian emosi di saat ketika PKP ini. Tu dia. Ke malam ni Ustazah? Nak minta. Tu dia. Beliau ni bukan calang-calang orang ni tau. Beliau ni bukan calang-calang orang. Beliau orang cakap apa, selalu sentiasa berkongsi tentang kehidupan di saat PKP. Selamat malam semua. Okey, di situ saya ada up satu iklan yang mana iklan korban di Mekah. Saya ada up satu iklan, itu iklan korban di Mekah. Korban di Mekah ni korban yang macam mana? Korban di Mekah ini adalah korban mutawif haramain. Korban mutawif haramain. Bukan setakat dapat melaksanakan korban, tetapi dapat hadiah kurma. Kenapa saya up iklan tersebut? Kerana lockdown ni kita tak tahu bila tamatnya. Kan ada boleh agak bila tamat lockdown. Bila tamat, bila agak tak. Jadinya disebabkan kita tak tahu bilakah bakal tamatnya lockdown ini, tetapi kita semua semestinya sangat-sangatnya lah orang cakap apa, nak buat juga ibadah korban walau bagaimanapun yang berlaku. Betul? Kita semua nak juga buat korban, tapi nak buat korban macam mana PKP? Kalau pergi pejabat agama pun terhad. Okey, jadi malam ni kita nak bincangkan bagaimana kita nak korban sebenarnya. Kita bincangkan malam ni. Bagaimana kita nak laksanakan korban sebenarnya. Kita macam malam ni dah lah nak korban, lepas tu PKP, lockdown, lepas tu apalah macam-macam lah kita ni kan. Ada satu masuk. Nak kendalikan emosi
beli set bidara. InsyaAllah stabil. InsyaAllah mudah-mudahan. Bila sebut saja set bidara, okey, jap. Kita masuk sekali set bidara. Okey, jap Saya nak tu dia. Sallallahu ala nabi. Okay, mari kita cuba kita bincangkan. Cuba kita bincangkan. Lain macam ayat bincangkan kan? Cuba kita bincangkan. Cegah sebelum kena. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wassalim. Okey, okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terima kasih di atas kesudian anda semua pada malam ini berbual santai kita dalam episod lockdown 3.0 dan hari ini adalah hari keempat kita lockdown. Ada berbaki lagi 10 hari kita lockdown. Dalam tempoh 10 hari lagi lockdown ni, apa yang kita nak buat, apa yang kita nak isi masa lapang kita, apa yang kita nak isi, orang cakap apa, kehidupan kita. Yang mana bekerja work from home mungkinlah kan, work from home. Tapi yang mana tidak bekerja work from home ni bagaimana? Yang tidak bekerja tu. Dan sebelum itu, saya juga nak bagi tahulah bahawa saya ini adalah bukan di kalangan penjawat awam okay? Sebab ada yang bertanya, saya sebab 2-3 hari ni kan saya ada up satu iklan, iaitu saya menjual mangga susu emas Thailand. Okay, mangga susu emas Thailand. Dan betul ke mangga tu daripada Thailand? Ya, kita dapat daripada sana yang telah ditapis mengikut SOP prosedur kerajaan Malaysia, insya-Allah. Dan mangga tu bukan mangga yang haram. Jadi, saya nak beritahu, saya bukan penjawat awam. Sebab dia orang terkejut, Ustaz boleh berniaga ke? Bukan Ustaz bertugas ke walaupun PKP? Bukan Ustaz work from home ke? Saya bukan penjawat awam. Saya tidak bekerja dari rumah. Saya antara mangsa keadaan PKP. Okay, saya antara mangsa COVID-19 yang mana saya juga terbantut pendapatan. Saya juga terkesan dari segi pendapatan dan sebagainya terjadi, dan juga namun kita tidak menjadikan ianya sebagai alasan kita. Kita tidak menjadikan ianya sebagai alasan. Ya, Ustazah Faikin. Betul. Maria Shah tu namanya, Ustazah Maria. Okey, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Jenuh aku nak fikir nama. Siapalah nama koma ni? Siapa ni? Siapa hantar ni? Ada apa ni? Yap. Best tu. Apa ni? Boleh tak nak kahwin nak Ruqyah? Tapi betul. Alamak, soalan ni Ustaz. Ruqyah ni saya tak tahu Ustaz. Saya tak tahu Ustaz Ruqyah ni. Macam Ruqyah ni. Ruqyah boleh lah. Ruqyah tak kerti apa. Okey. Boleh tak saya nak Ruqyah online kepada pasal betul memerlukan? Jangan tanya soalan tu pada saya. Bukan saya bidangnya. Okey. Jadi ramai yang bertanya. Jadi saya nak beritahu. Saya bukan di kalangan penjawat awam. Okay, sebelum ni memang mereka lihat saya masuk berceramah di sekolah. Berceramah di masjid-masjid, berceramah di beberapa jabatan agama, jabatan kerajaan lah. Itu saya hanya sekadar penceramah jemputan. Bukannya saya penjawat awam. Okay? Saya penceramah jemputan. Maka di situ, apabila namanya penceramah jemputan, apabila PKP tak ada jemputan ceramah, maka saya tak ada punca pendapatan. Maka yang ini
saya still on dengan bisnes lama saya. Cuma bisnes saya yang asal dulu saya buat bisnes durian Belanda. Akan tetapi durian Belanda terbantut juga akhirnya kerana ada beberapa faktor yang tidak dapat saya elakkan. Jadi terbantutlah durian Belanda. Dan kini walaupun pendapatan durian Belanda terbantut, tapi alhamdulillah Allah kurniakan bermacam rezeki lain asbab kita bersabar dan berusaha. Okey. Asbab memang kita cabaran bagi mereka yang kehilangan punca pendapatan, boleh katakan kalau berniaga tu first PKP dulu 100% tak boleh buat apa. Okey. 100% tak boleh berniaga tepi jalan. Masa first PKP 18 Mac 2020. Memang saya boleh katakan 100% hilang punca pendapatan. Namun Allah kurniakan beberapa sahabat, beberapa rakan yang menjadi rakan strategik saya untuk bantu saya juga. Walaupun dah tak ada, tapi dia bantu saya untuk dapatkan pendapatan dalam keadaan COVID, mana kita bergerak perlahan-lahan. Dalam COVID itu kita bergerak perlahan-lahan. Dalam keadaan yang terhad, alhamdulillah rezeki itu tidak putus dengan asbab kita berusaha. Jadi saya nak beritahu, saya bukan penjawab awam. Saya bukan penjawab awam yang bergantung kepada punca pendapatan sebagai seorang guru, tidak. Bukan. Saya juga antara mereka yang terjejas pendapatan. Jadi saya berniaga, saya tidak melanggar. Aku cakap tak melanggar SOP kerajaan lah. Saya niaga tu. Okey, tidak melanggar. Jadi terima kasih kepada yang bertanya. Semua terkejut. Semua ingat saya penjawab awam, semua terkejut. Boleh ke niaga ustaz? Sedangkan ustaz ni kan bekerja. Saya tidak bekerja. Saya tidak bekerja. Rupanya ramai yang bersangka saya penjawab awam. Terima kasih banyak-banyak di atas keprihatinan sahabat-sahabat semua. Terima kasih kepada sahabat yang tidak berhenti menyumbang kepada saya untuk saya bantu lagi lebih ramai mereka yang terjejas punca pendapatan. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, adalah bermula daripada bulan 3, 4, 5, 6 saya bergerak secara peringkat-peringkat lah. Saya cuba juga usahakan mana yang boleh usaha. Saya mohon surat perjalanan daripada Balai Poli dan sebagainya untuk untuk cari pendapatan. Kais pagi makan pagi, kais malam makan malam, kais petang makan petang. Alhamdulillah Allah pemudahkan usaha saya. Jadi okey, masuk ni. Okey, lega. Dia tiba-tiba terputus. Okey, sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, saya nak beritahu. Saya nak share sikit Okey. Dalam tempoh baru ni yang mana di masa bila mulanya PKP, ada yang bertanya dengan saya, bagaimana kita nak bersangka baik dengan PKP ini? Yang pertama sekali, kita nak bersangka baik dengan PKP ini adalah satu yang kita kena pegang betul-betul dan kita kena ingat betul-betul dengan PKP. Sebab apa dikurniakan PKP kepada kita? Sebab apa dikurniakan PKP kepada kita? Yang pertama sekali adalah sebabnya kerana dengan PKP inilah kita akan duduk dekat rumah. Okey, kita akan duduk dekat rumah. Duduk rumah bagaimana? Kita akan banyak masa terluang bersama keluarga kita. Kita akan banyak masa bersama. Itu antara salah satu persangkaan, sangka baik yang kita kena ambil. Kalau tanpa PKP, tanpa berlakunya PKP, sudah tentu kita akan duduk berurus niaga 24 jam tanpa henti. Kita akan banyak masa kita melepak kalau tanpa PKP. Tapi dengan adanya PKP, kita banyak masa dengan keluarga bagi sesetengah orang. Dan juga bagi orang berniaga, perniagaan dia terhad sedikit lah. Terhad, namun masih boleh lagi kita berniaga. Itu dia hikmah di sebalik PKP. Itu dia hikmah di sebalik PKP yang kita kena faham. Supaya apa? Supaya momen kita, kepala kita ni tidak rasa berat. Ketika PKP, tidak berat memikirkan apa lagi aku nak buat. Tidak. Tapi kita, apakah perancangan aku bersama keluarga? Dah tentunya apabila PKP kita duduk dekat rumah, sudah tentunya 5 waktu solat kita akan menjadi solat berjamaah. Berbanding sebelum ni. Sebelum ni, ayah hello ke anak. Hello, Assalamualaikum. Jangan lupa solat, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan sebagainya. Tetapi bila berlakunya PKP, kita automatik
Automatically, abang kata Ustaz Aslim, kan? Secara automatik saya tidak langsungnya bila kata PKP sahaja, ibadah 5 waktu sehari semalam kita berjemaah bersama dengan keluarga. InsyaAllah. Bagi mereka yang Allah kurniakan peluang begitu, alhamdulillah. Dan dalam tempoh itu jugalah kita akan bersama-sama dengan keluarga kita mengisi masa lapang. Seperti contoh, waktu subuh kita berjemaah. Sebelum subuh kita akan membaca qiyamul lail. Akan qiyamul lail dan sebagainya. Dan bila subuh kita berjamaah, maka lepas subuh sudah tentunya seorang ayah akan mengambil peluang bersama anak-anak bertalaki membaca Al-Quran. Maka di situlah kata hikmah PKP. Kita akan duduk dengan anak kita baca Quran. Bagi anak yang dah besar. Yang kecil kita akan ajak mereka untuk solat berjamaah bersama-sama. Itu dia hikmah PKP yang kita kena tengok elok. Sememangnya kalau kita nak bersangka buruk dengan pendapatan, memang kita bersangka buruk sendiri, memang kita akan stres. Ya Allah, aku tak ada punya pendapatan. Ya Allah, macam mana aku nak hidup, Allah? Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya ada berjumpa dengan seorang rakan saya. Tawakal dia cukup tinggi. Bagi saya memang tawakal dia cukup tinggi. Dia orang berniaga. Tapi dia punya tawakal ni memang cakap apa, memang cakap saya yang basic agama ni pun tak mampu capai tahap ketakwaan dia. Tawakal dia tak mampu capai. Dia boleh cakap kan, kawan saya ni baru-baru ni lah kan, baru-baru ni dia nak kahwin, sepatutnya kawan saya ni akan berkahwin sepatutnya dalam bulan Jun. Tak salah saya, dalam 2 atau 3 hari bulan Jun dia akan kahwin. Dia akan berkahwin bulan Jun. Tiba-tiba lockdown. Dan dia kahwin pada 31 Mei. Kawan saya dia berkahwin 31 Mei. Dia orang niaga. Dialah yang akan post barang, dialah buka kedai, dialah semua dia. Semua dia. Dia orang niaga. Tapi nak dijadikan cerita lah. Dia kata, aku sepatutnya kahwin 3 hari bulan. Tapi lockdown, aku akan kahwin 31 hari bulan. Dia tak silap saya, dia dah isteri dia orang utara. Dia orang Pantai Timur, kalau tak silap. Isteri utara, tapi dia punya bisnes dekat KL. Dia punya perniagaan dekat KL. Jadi dia kata apa? Okey, engkau orang niaga. Cakap, okey, engkau nak kahwin. Alhamdulillah, tanya, tapi engkau tak kisah ke 2 minggu duduk kat kampung? Dia kata, orang cakap apa, dia kalau dah dia kahwin 31, lockdown 1 bulan, dia nak balik, macam mana balik ke KL? Tak boleh balik. Sebab dia bukan perniagaan essential. Orang cakap apa, perniagaan keperluan. Kawan saya ni dia niaga topi, niaga kasut, niaga barang-barang, orang cakap barang-barang rare lah, barang-barang yang tidak rosak. Topi, kasut, sebagainya, dan apa, yalah, topi, kasut dia niaga. Jadi dia tanya saya, dia asalnya dia minta pendapat dengan saya. Pada asalnya dia minta pendapat dengan saya. Saya kata, kalau bagi pendapat akulah kan, better kau niaga. Maksudnya dia duduk sini lah. Sekurang-kurangnya dia dekat sini, dia boleh buat iklan, buat marketing. Dia buat marketing, dia boleh postkan barang walaupun dia tak ada buka kedai. Kalau dia dah balik kampung, bagaimana untuk dia post barang? Bagaimana untuk dia berniaga? Sedangkan dia kat kampung. Jadi, apa yang dia balas kat saya? Dia kata apa? Dia kata, aku memang, kalau aku kahwin, memang dah tentu aku lockdown kat sana dekat 2-3 minggu, confirm dah tu. Dan berniaga memang tak akan berjalan. Jadi, dia bagi tahu kat saya, dia kata, Farhan, aku tahu basic kau agama. Tapi, orang cakap apa, keyakinan kita tak sama. Memang betul, saya memang saya akui, saya percaya keyakinan tu tidak sama, tapi kena ada keyakinan. Tahu tak dia cakap apa dengan saya? Tak apa. Dia kata nikah itu ibadah. Dan dah sampai masanya aku kena nikah. Sebab dia dengan saya, sebab engkau pun dah anak 2. Aku ni belum ada anak lagi, umur sama. Jadi dia kata dengan saya, tak apalah. Aku kahwin dulu, aku lockdown dulu 2 minggu. 2-3 minggu, tak kisahlah. Tawakal lah, sebulan lah aku lockdown dulu. Dia cakap, lepas tu saya kata, kau yakin ke? Kau boleh hidup? Cakap. Dia kata apa?
Farhan, semut dalam batu boleh hidup. Ini kan aku ni, muka bumi Allah luas. Oh, dia cakap ni, dia terus down. Cakap, oi, kau punya yakin tinggi kot. Dia dengan saya tu, cakap dia, okey tak apa. Nak dijadikan cerita dengan izin Allah, 30 hari bulan, dia nak bertolak tu, ada seorang hamba Allah, sahabat saya ni, dia mesej dengan saya. Jom kita buat kutipan, kawan kita nak kahwin. Saya kata, okey. Saya pun hulu lah. Kita mana kawan-kawan ni pakat-pakat ulu lah. Kawan-kawan pakat-pakat ulu. Dan hari dia nak bertolak ke Kedah ke Perlis, saya pun tak ingat lah kampung isteri dia tu. Hari dia nak bertolak itu 30 hari bulan tu, dia hanya boleh gerak seorang je sebab mak ayah tak boleh ikut. Dia gerak seorang. Jadi dia bergerak. Dia keluar rumah, member saya sampai depan pintu rumah. Dia hulur sampul kutipan kita orang. Saya pun tak tahu sampul jumlah berapa. Wallahualam, saya tak tahu. Saya hanya bagi berapa yang kita mampu lah. Dia hulur sampul kepada sahabat ni. Dia kata apa? Aku dah kata dah, rezeki tu datang daripada Allah. Yang penting aku yakin je. Kau tengok sekarang ni. Dia tunjuk kat saya, dia dapat sampul tu. Dia kata, sampul ni aku akan survive untuk sebulan dekat kampung, kat Kedah, kampung bini aku. Kalau rezeki. Okey tak apa. Dia bawa balik. Dia yakin tu. Memang yakin sangat tinggi, tuan-tuan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Keyakinan itu berlaku apabila kita sendiri, diri kita, bagaimana kita tawakal, kita ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan rahsia pada amalan sahabat saya ni, dan alhamdulillah saya cuba ikut sedikit demi sedikit lah. Nak ikut 100% tu belum tentu lagi. Rahsia pada amalan sahabat saya ni ialah yang paling saya macam apa, tabik spring dengan dia. Dia bukan orang cakap apa, nak kata dia belajar agama tinggi, tak ada. Tapi dia ikut amalan yang diajarkan oleh macam apa, oleh syekh, tuan guru semualah. Dia bagi tahu. Jadi dia cakap dengan saya, dia kata, hidup ini kalau kau betul-betul nak yakin rezeki tu tidak akan putus, dia kata, pagi-pagi sebelum subuh tu kau kena dah dapatkan surah Al-Waqi'ah dahulu. Pagi-pagi sebelum subuh kena dapatkan surah Al-Waqi'ah dahulu. Lepas subuh, kau dapatkanlah satu muka berserta terjemahan. Dapatkanlah satu muka berserta terjemahan. Bukan bahasa Melayu kan Quran, bukan. Tapi terjemahan. Okey. Dan selang dia tu, selang dalam pukul 9, 9.30 kan. Dapatkanlah surah apa, solat sunat duha berserta Ar-Rahman. Dia beritahu. Dan maghrib tu dan macam apa, dan lepas tu zuhur, asar, maghrib kan, zuhur, asar, maghrib, dapatkan semuka setiap waktu tu. Cuba dapatkan semuka, tak panjang pun dia tu, tak lama pun, 3 minit insya-Allah habis kalau kau lancar. Gitu. Dan maghrib, Allahumma shalli ala, maghrib dapatkan ad-dukhan kalau tak silap saya. Maghrib dapatkan ad-dukhan. Jadi saya mau balik apa yang nota saya cantik lah. Okey. Dan isyak, selepas saya isyak, dapatkan Al-Mulk, surah Al-Mulk. Lepas tu bau, dan selepas saya surah Al-Mulk, amalkan sunnah Nabi yang terakhir. Apa dia kata? Sunnah Nabi yang terakhir sebelum tidur ialah makan madu. Cakap dia, kau cakap makan madu walaupun kau tak jual madu. Saya yang jual madu memang kita memang makan lah sebelum tidur, tapi dia kata itu. Dia kata subhanallah, dia kata macam mana kau boleh terlintas benda ni? Sebab dia kata apa? Amalkan sunnah Nabi, rezeki tidak akan putus, dia kata. Masya Allah, tabarakallah, dia kata. Betul? Apa yang disebut tu? Kau tak niaga pun rezeki akan datang. Tapi dengan syarat kau usaha, benda lain jangan kau tak niaga, duduk diam. Dia kata gitu. Itu antara seorang rakan saya lah, rakan pertama saya, seorang rakan saya. Yang mana dia berniaga topi, kasut dan sebagainya. Lepas dan itu cerita dia. Lepas tu adalah saya jumpa lagi seorang kawan yang dia pun sama, keyakinan dia pun sangat tinggi keyakinan dia. Keyakinan dia boleh katakan melebihilah keyakinan seorang ustaz tu, lebih. Sebab dia memang tak heran langsung. Jadinya dia kerja, yang seorang lagi ni dia kerja kampung. Kawan saya seorang lagi ni dia kerja kampung. Dalam kerja kampung dan PKP memang dia kerja kampung, dia tak boleh nak jual sangatlah barang dia tu. Sebab
tidak ada, ada supplier tak boleh masuk, tak lepas dan sebagainya. Dan ada satu hari tu, ada satu hari ceritanya dia gaduh dengan isteri dia. Isteri dia cakap, kenapa tak keluar lagi beli ayam? Isteri kata, kenapa tak keluar lagi beli ayam? Isteri dia beritahu. Lepas tu suami dia kata apa? Bukan dalam peti ada ikan lagi ke? Kenapa nak pergi beli ayam? Habiskanlah barang dalam peti tu. Dalam peti ada ikan lagi berapa ekor? Memanglah, dia kata ikan tu memanglah ikan yang orang cakap apa, kalau kita berduit, kita tak tengok ikan tu. Dia kata gitu. Kalau kita berduit, kita tak tengok ikan tu. Dia kata. Tapi kalau kita tak berduit, insyaAllah ikan tu sangat nikmat makannya. Dia kata gitu. Lepas tu dia ajaklah jom. Dia kata masa lockdown 1 dulu, jadual family dia memang cantik lah cakap. Jadual family memang sangat cantik jadual family masa lockdown 1 PKP tu. Jadual family dia sebelum subuh waqi'ah, selepas subuh semua ke, lepas tu duha, zuhur semua ke, semua dan sebagainya, ar-Rahman semualah. Itu waktu first PKP. Lepas dah buka, yang hanya amalkan benda tu tinggal dia seorang je. Yang anak semua tak tahan lah, mereka kata tak boleh nak konsisten lah. Tinggal dia seorang. Masa first dulu, semua sebab dah tak boleh keluar rumah, tak boleh keluar langsung. Jadi semua amalkan benda yang sama. Ikut saja, konsisten, istiqamah. Dan selepas tu dia mulalah. Lepas pada tu, lepas boleh buka sikit, maka semua hilang. Anak dia pun tak ke mana pergi, wallahualam dia kata. Jadi masa dia gaduh tu, dia kata apa? Dia kata suruh masak ikan tak nak. Dia kata nak ayam juga. Dia kata buat apa nak ayam, ikan lagi. Habiskan lauk dalam peti, dia kata. Tapi memang keyakinan dia sangat tinggi. Keyakinan dia tu yang saya tabik spring, yang saya hormat sangat dengan dia. Hari yang dia gaduh dengan ayam, dia ajak family dia mengaji. Jom cepat buka Quran. Asar ni. Hari ni satu muka tak dapat lagi ni. Awak-awak semua. Dia kata bapak dah dapat dah, dia tak dapat lagi. Jadi dia ajak semua. Dah kali semua tak nak ikut. Jadi kawan saya pun mengajilah. Mengaji macam biasa. Mengaji. Lepas asar nak masuk ke maghrib, tiba-tiba dengan izin Allah, sampai dekat rumah dia ayam 2 ekor. Tak tahu siapa yang hantar, ayam 2 ekor sampai rumah dia dan beberapa keperluan asas harian makanan sampai depan rumah dia. Dia tengok, dah cakap dah kalau mengaji, kalau yakin rezeki sampai, tengok siapa yang hantar ni, kata. Siapa yang hantar ni? Jadi saya kata, sampai tahap tu pemikiran dia. Keyakinan dia. Dia kata dah dia kerja kampung, rezeki kerja kampung lah, usahakan kerja kampung saja. Yang ada yang boleh jual, yang tak boleh jual, redha lah. Dia kata belum sampai rezeki lagi, tapi Allah bagi rezeki kot lain. Dia kata ya Allah. Dan ada satu ketika dia ni nak pergi hantar anak dia asrama kalau tak silap saya. Okey. Dia nak hantar anak dia masuk asrama. Okey. Dia nak hantar anak dia masuk asrama dan pada ketika itu juga isteri dia tanya, "Bang, dah ada ke perbelanjaan nak hantar asrama ni?" Dia nak hantar asrama anak dia asrama belajar di Kelantan kalau tak silap. Kelantan. Dia kata apa, "Bang, kereta dah servis ke?" Soalan demi soalan masuk. Dia kata, tahu tak? Isteri tanya, "Bang, kereta dah servis ke?" Suami balas apa? "Alhamdulillah, minyak hitam dah top up." Okey, suami dia balas, "Alhamdulillah, minyak hitam dah top up." Jadi si isteri ni katakan, kalau tersadai tepi jalan, siapa nak tolong kita, bang? Kita ni bukan duit sangat nak upah-upah orang. Dia kata apa? InsyaAllah yakinlah. Kita nak hantar anak belajar agama, kita kena yakin bahawasanya akan ada rezeki yang datang tanpa disangka. Yang penting, jagalah hak-hak kita sebagai seorang hamba. Dia yang cakap. Saya kata, ya Allah, kata tinggi betul tawakal kau ni. Tinggi betul tawakal kau ni. Jadi, hari yang dinantikan tersebutlah. Isteri pagi-pagi tu isteri dia tanya lagi, "Bang, dah ada ke duit belanja nak pergi hantar anak ni, bang? Bang, dah ada ke duit yurannya, bang?" Dia kata apa? "InsyaAllah akan ada nanti. Sekarang ni tak ada." Sekarang ni belum dia tu.
Isteri kata, kalau tak ada sekarang ni, nak ada nanti macam mana? Oh, isteri marah pada suami. Suami dia kata apa? Awak tak yakin ke dengan perjanjian Allah? Dia kata, awak tak yakin? Tak yakin tak apa, tak yakin kita tak yakin tak nak kita. Kalau awak tak yakin dengan janji Allah, tak payah hantar anak. Tak payah. Duduk rumah ni awak ajar anak-anak awak ni. Wah, suami marah. Dia kata apa? Bukan macam tu bang. Dia kata, bukan macam tu. Tapi dah abang kata sekarang ni tak ada, macam mana nanti tu nak ada? Wah, suami tu. Dia kata, saya bukan tak usaha, saya dah usaha, saya dah niaga, saya dah kerja macam mana. Jadi rezeki kita banyak ni sekarang ni. Kita kena yakinlah rezeki tu akan ada. Dia kata dia marah pada isteri dia. Dan waktu nak keluar rumah tu, dia nak reverse kereta. Barang semua dah isi dalam kereta dah, nak gerak ke hantar anak dia belajar Pantai Timur. Dia reverse sahaja kereta, datanglah satu kereta. Blok belakang kereta dia. Jadi, dia kata apa? Dia kata, Lan, kau nak hantar anak sekolah? Aku nak hantar anak sekolah ni. Kenapa? Ada sumbangan sikit daripada jemaah ni. Allahu Akbar, dia kata. Dia kata, dia pun tengok, dia ni tengok, si suami tengok pada isteri. Awak tengok sekarang, saya cakap betul tak? Sekarang ni tak ada, tapi nanti pasti akan ada rezeki. Yang penting kita kena yakin. Subhanallah, keyakinan ni memang lain macam. Dia kata. Dia pun ambil lah sampul daripada seorang hamba Allah yang baginah. Sampul dia tu, tebal ni kata tebal. Tebal ni bukan di RM1, ni RM50 ni kata. Dia pun ambil masuk kocek. Dengan yakinnya, dia pun terus gerak ke Pantai Timur untuk hantar anaknya belajar. Dan dia boleh bayar yuran anak dia tu untuk 2 tahun. Sampai sekolah terkejut. Sekolah terkejut. Dia kata apa? Dia kata apa dengan sekolah dia? Ustaz, saya ni bukan orang berada, Ustaz. Saya bukan ada orang berduit. Saya macam ni, Ustaz. Ada orang bagi duit kat saya untuk hantar anak saya sekolah, saya bayar terus yuran. Saya tak nak pening kepala. Takut nanti tak ada duit nak bayar yuran. Saya bukan orang berada. Saya kerja pun kerja kampung ni. Dia kata itu. Jadi dia dah siap bayar yuran 2 tahun untuk anak dia. Itu dia keyakinan dia. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Apa yang saya nak share pada anda semua. Pada rakan-rakan yang tergendala PKP dan sebagainya. Saya juga terjejas teruk PKP dan berniaga dengan suasana yang terhad, kawasan yang terhad, jarak perniagaan yang terhad. Saya juga terkesan PKP. Tapi, apa yang Allah nak ajarkan kepada kita dengan PKP ini ialah panduan dia. Apakah panduan kehidupan yang telah disampaikan kepada kita yang akan mendatangkan rezeki tersebut? Apakah dia? Iaitu ini dia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Inilah dia panduan kehidupan kita sepanjang hayat kita. Inilah panduan kehidupan kita sepanjang hayat kita yang mana dah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang ikut setiap yang terkandung dalam buku panduan ini, beliau tidak akan miskin. Beliau tidak akan miskin. Sebab semua keterangan dah diajarkan kepada kita. Tapi kita saja bila kita nak manfaatkan, bila kita nak buat, bila kita nak tunaikan benda tersebut. Quran baca, hayati. Dan sekeliling kita. Memanglah kita tak boleh keluar rumah sangat, tapi sekeliling kita adanya, orang cakap apa, kawasan untuk kita riliskan minda kita, riliskan tension kita. Memang kalau terperut dalam rumah, kita akan stres, kita akan jam, tepu, memang akan tepu. Tidak dinafikan ketepuan otak itu akan muncul apabila kita duduk kat rumah. Duduk seorang, stres memang. Tapi dalam jarak 10 km, apa yang kita boleh buat? Jarak 10 km, perbanyakkanlah, cakap apa, senaman. Depan rumah kita takkan tak ada rumput. Depan rumah kita takkan tak ada batu yang boleh kita pijak sebagai terapi kita. Depan rumah kita takkan tak ada jalan tar yang boleh kita pijak untuk untuk recharge tubuh kita. Supaya tidak terlalu berat memikirkan masalah yang kita rasa tak ada penyelesaian walaupun ada penyelesaiannya. Sahabat-sahabat dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu dia. Kawan-kawan, manfaatkanlah PKP ini sebaik mungkin. Ajarkan anak kita bersyukur dengan apa yang ada. Ajarkan mereka dengan apa yang ada ini. Sesungguhnya yang ada di depan mata kita itu adalah rezeki kita. Jangan cari tempat lain. Rezeki dari situ.
Gunakan sebaik mungkin. Kerana di situlah akan hadirnya satu ketenangan, keredaan yang redha, yang cakap apa, redha, relax, sangat-sangat relax. Akan sampai insya-Allah. Jangan risau. Dan terakhir sekali, okey. Oi, 10.30 dah kita ni sembang. Terakhir sekali, saya nak share sahabat-sahabat dalam hati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, yang mana kebiasaannya setiap tahun kita akan menyambut Hari Raya Kurban. Okey? Setiap tahun kita pastinya akan menyambut Hari Raya Kurban, dan kemungkinan besar tahun ini lockdown tak tahu bila tamat, maka saya nak share sikit, okey, tentang korban, yang mana korban dengan saya akan mendapat hadiah kurma ajwa. Hadiah kurma ajwa yang terkini. Jadi ramai akan sedih. Ya Allah, tahun ni aku tak dapat korban. Ya Allah, tahun ni tak boleh pergi haji. Tahun ni pula lockdown, PKP ketat. Hanya boleh sembelih di pejabat agama sahaja. Tak boleh tengok, tak boleh jumpa, dan tak boleh, memang tak boleh. Dan pilih sembelih pejabat agama terhad sangat-sangat. Kemungkinan besar terhad. Maka dekat ini saya buka korban UBF, korban Mutawif Haramain UBF, yang mana ada pada link tersebut. Bolehlah tekan link tersebut bagi mereka ingin melaksanakan korban dan akikah di Makkahul Mukarramah, Makkah. 8 keistimewaan korban bersama kami. Kami hanya melaksanakan korban dengan sembelihan unta kerana ini adalah haiwan korban yang terbaik dengan harga yang sangat berkemampuan, insya-Allah. Kami sembelih unta, tapi dalam link tu boleh pilih unta ataupun kambing. Boleh duduk dalam masalah. Cuma kami kata kami akan sembelihkan unta. Ibadah kurban dan akikah akan diuruskan oleh mutawif umrah dan haji yang berpengalaman dan pasukan pengurusan kami di Tanah Suci Mekah. Orang kita dah kat sana, mereka akan uruskan sepenuhnya tentang korban dan akan diberikan sijil kepada kita, insya-Allah. Jangan risau, sijil akan dapat. Sijil dia terbaik, sijil dia. Nanti saya share. Ada dekat link saya. Setiap bahagian unta berharga RM570 sahaja, dan seekor kambing berharga RM470 untuk korban. Kalau kat Malaysia ni, kambing 800, 900, tapi kat sana 470 sahaja di Makkah. Daging sembelihan akan diinfakkan pula kepada asnaf dan fakir miskin di Makkah. Jangan ingat, Makkah ni semua orang kaya. Ada juga orang miskin yang mana dia hanya makan daging setahun sekali sahaja. Dan sebahagian sumbangan akan diinfakkan pula kepada asnaf di Malaysia, di mana UBF Korban akan melaksanakan ibadah korban dan dagingnya akan diagihkan kepada asnaf di Malaysia. Kita akan buat juga di Malaysia, cuma terhadlah kita tidak buat secara umum. Kita tidak war-warkan di mana kita buat di Malaysia, tetapi kita war-warkan ibadah kurban di Makkah. Setiap peserta akan memperolehi sijil penyertaan eksklusif dan sekotak kurma ajwa seberat 250 gram. Bagi peserta bertuah, akan mendapat hadiah buku motivasi keibubapaan Aku Membesarkan Seorang Khalifah yang ditulis oleh Ustaz Bakhtiar Fitri, UBF. Dia akan hadiahkan kepada kita, peserta bertuah. Bagi peserta akikah, tuan-puan boleh pilih tarikh yang hendak dikehendaki. Tarikh yang dikehendaki untuk disembelih dan video sembelihan dengan menyebut nama anak dan akan diberikan, InsyaAllah. Okey. Dengan melaksanakan ibadah kurban dan akikah bersama kami, insya-Allah 3 manfaat dan ganjarannya. Pahala kurban dan akikah, pahala berinfak, pahala melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah, insya-Allah. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dekat bawah tu ada linknya untuk kita mendaftar kurban dan akikah bersama dengan kami, insya-Allah. Kita tak boleh nak pergi haji, tak apa. Kita tak boleh nak buat kat sini, tak apa, kita buat kat sana, insya-Allah. Video semua akan kita berikan. Jadi kat sini saya nak share kepada semua sahabat-sahabat sekalian, jom korban bersama dengan kami dengan harga yang sangat-sangat berkemampuan dan berpatutan. Kalau dekat luar negara, okey, kalau dekat Malaysia, harga lembu sebahagiannya ialah sekitar berapa harga lembu Malaysia tinggi kot. Malaysia lembu tinggi, sangat tinggi. Ambil hilang ni.
Harga lembu di Malaysia 750. Kambing lebih kurang harga 800-900. Tapi di sana insya-Allah anda masih lagi mampu. Seperti contoh itu hari kita sambut Aidilfitri berapa hari bulan. Lepas Aidilfitri kita jumpa Aidil Adha. Tak salah saya selang 2 bulan lepas Aidilfitri kita akan jumpa Aidil Adha. Contohnya lah, dalam kita dah kumpul, tetapi ada ketika kita emergency, kita ambil duit kumpul tersebut, duit tabungan kita, dan kita tak guna. Maka kita nak capai 750 ke 800 ni tak tercapai kadang-kadang. Tapi kalau 600 ataupun 500 insya-Allah tercapai betul, maka bila dah tercapai di situ, bolehlah kita gunakan untuk buat ibadat kurban di luar negara. Malaysia memang tak mampu. Sebab Malaysia 700-800. Tapi di luar negara maksimum 570 bagi sebahagian unta dan 470 bagi seekor kambing. Insya-Allah. Jom bersama dengan kami UBF Kurban. Kurban Mutawif Haramain insya-Allah. Bersama dengan kami insya-Allah Kurban Mutawif Haramain bersama dengan kami insya-Allah anda akan bukan setakat dapat hadiah kurma ajwa, anda juga akan memperolehi pencabutan bertuah, iaitu aku membesarkan seorang khalifah. InsyaAllah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, masa pun dah 10:30 malam. Jangan lupa Al-Muk sebelum tidur, Madu Tualang Al-Azhar sebelum tidur. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.